Al-Muqtadir. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Nama yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi 'umrihi bi darain amin ya rabbal alamin. Nama yang ke-70 daripada 99 Asmaul Husna ialah Al-Muqaddim, yang bermaksud yang mendahulukan ia akan setengah daripada segala perkara atas setengah, seperti mendahulukan ia akan sebab atas musabab pada Adam, dan seperti mendahulukan ia akan sekalian Nabi alaihi salatu wassalam atas sekalian yang lain daripada mereka itu pada kemuliaan. Ini maksud Al-Muqaddim. Tapi kita baca apa yang Al-Muqaddim kita sebut orang mana Al-Mu'akhirun. Al-Mu'akhirun buat ingat untuk kenal Al-Mu'akhirun. Sambung. Al-Mu'akhirun yang mengemudiankan dia akan mereka, yang menghendaki ia akan mengemudiankannya daripada segala makhluknya. Muqaddim mengawal atau mendahulukan, muakhir mengemudiankan akan ia akan mereka, yang menghendaki ia akan mengemudiankan daripada segala makhluk. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan yang berkuasa menentukan segala sesuatu. Kalau itu disebut Al-Muqaddimu, siapa yang Allah nak letak dulu. Yang ni Al-Mu'akhiru, siapa yang Allah nak bagi kemudian. Sebab tu kalau kita tengok, tak semesti orang tua tu mati dulu daripada orang muda. Tak semesti. Umur 90, umur 100 tak mati. Dia dah mati umur 40, umur 30. Pasal apa? Kerja tu kerja Allah. Dia nak bagi kemudian kan? Bagi orang tua mati dulu, kemudian daripada orang muda. Jadi maknanya nampak kita Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat berkuasa. Berkuasa Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu. Siapa yang Allah nak bagi kemudian, kemudiannya. Siapa yang mengenal dulu? Yang mengenal dulu. Yang alam ini yang jadikan oleh Allah Nabi Adam. Maka Allah dahulukan Nabi Adam dan sekalian makhluk manusia yang lain. Siapa yang paling kemudian? Kita tak tahu. Yang Allah jadikan di alam ni, siapa yang paling kemudian? Kita tak tahu. Yang kita tahu, kita ni kemudian. Di zaman yang mutaakhir kita hidup. Kita yang beranak tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an ni, kita dah berada di zaman yang mutaakhir. Zaman ulama mutaakhirin. Maknanya zamannya zaman di mana kita ni sedang berada di hujung dunia. Jadi bila kita di hujung dunia, maknanya sudah hampir kepada kiamat. Dan kehendak Allah Ta'ala itulah mengatasi segala. Jadi kita tadi buat. Siapa yang Allah nak bagi mati kemudian, nak bagi mati dulu, kita tak apa, kita kena terima. Sebab itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah ni berkuasa atas segala sesuatu. Sebab tu kalau kita tengok, kita main masjid malam ni, siapa main dulu, siapa main dulu. Kadang-kadang Tok Guru main dulu. Betul tak? Anak murid main kemudian. Kalau Ustaz orang ni dia main awal, anak murid main kemudian. Tapi itu ada pilihan. Taklah. Ada usaha. Tapi penentuan hakikat benda yang berlaku
Siapa dulu, siapa kemudian, itu di bawah kudrat dan irada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Cuma yang ada pada kita usaha ya. Nak bagi mai kuat. Dalam mulut nak mai kuat sebelum azan. Dia mai masalah. Ada masalah. Kadang-kadang kita nak keluar ada. Kata ada orang yang rumah. Tak dia mai kuat. Mai kemudian juga pada orang lain. Itu kerja Allah Ta'ala. Bukan kita. Tapi niat kita nak mai kuat. Kita dapat pahala dah. Nak dapat pahala. Esok kita tengok. Esok baca doa akhir tahun, awal tahun. Baca akhir tahun sebelum masuk maghrib. Awal tahun selepas masuk maghrib. Nak tengok esok siapa apa. Ada orang mungkin dia tahu lagi. Mungkin 7 dia tak main lagi. 7 suku dia tak main lagi. Pukul 7.20 orang baca dia dah ada bangun. Jadi maknanya dia main kemudian. Penentuan dia main kemudian apa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan dia main kemudian. Ikut Allah Ta'ala. Cuma yang saya buat tadi, pada kita ni ada usaha. Tapi ketentuan hakikatnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pulun. Kadang-kadang kita pulun nak bagi jadi awal. Nak pulun bagi jadi awal. Tapi kemudian juga. Juga. Kita pulun nak tak jaga kesihatan kita. Nak bagi umur kita banyak. Tapi mati awal juga. Ada orang mati daripada kita. Kadang-kadang hak sakit tu. Hak sakit. Mati kemudian pada kita yang sihat. Hak sakit tu. Sakit betul-betul. Tak angkit dia tidur je. Tak mati pun. Kita yang sihat dia mati dulu. Kata dengar-dengar lah tak ada. Jadi hak untuk mengemudiankan seseorang daripada seseorang yang lain akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada raya kita planning lah nak balik rumah mentua kita. Planning. Nak balik dulu apa dia menantu yang pertama sampai di rumah mentua. Bila benar-benar sampai ada orang dulu lagi kita mudah pada orang tua. Jadi maknanya atas sebab-sebab yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita apapun kita kena. Yang pertama ada usaha tiang pada kita. Yang kedua kalau kita diterima kemudian kita kena reda. Kena reda. Cuma mati memang kita reda tertipu pada orang kan. Mati memang kita reda apa apa. Tak mati awal. Kenapa? Tak cukup berat. Bekal ni nak mati awal. Kita nak mati kemudian pada orang. Pada budak aku nak mati umur 100 tahun. Ada orang minta supaya dia panjang ke umurnya. Kalau Allah mampu, panjanglah umur dia. Cuma kita harap doa yang kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur kita mati kemudian pada orang ni adalah usia umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita hanya boleh berdoa yang nak kena tu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab ini sebut apa? Al-Mu'akhir. Dia kata Allah Ta'ala ni berkuasa menangguhkan, menjaga masa depan dan waktu yang terkebelakang. Sesuatu terjadi mengikut masa dan giliran yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana semua tu ditetapkan giliran tu Allah tentu dah. Dah ada lah cekru Allah Ta'ala. Ada tu cekru tu. Ada tu kalau motor mana tak. Nama dia cekrul. Orang muda dia kata cekrul. Itu fakta ada motor dulu di estate tu. Nama tu ada cekrul, ada cekrul. Orang motor dulu estate tahu. Nama dah senarai dah. Nama kita senarai mula ke senarai kemudian. Giliran kita tak mana. Semua tu telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran tu kita berada di atas. Jadi pemimpin. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran kita duduk di barisan hadapan.
patuh pada Allah Ta'ala. Jadi semua tu ketentuan daripada Allah. Siapa dulu, siapa kemudian, itu semua aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sembilan makhluk yang ada di alam ini. Semua di ketentuan Allah Ta'ala. Jadi maknanya sesuatu terjadi mengikut masa dan giliran yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita tak dihalang. Nama kita ni itu dah kat malaikat Jibril, malaikat Israel alaihi salam. Dia tahu dah kau ni bila, kau ni bila, kau ni bila. Cuma hak bila yang telah pun ditetapkan oleh Allah, kalau dia nak berubah, dia boleh berubah jadi kemudian. Kalau Allah tetapkan saya dimati malam ni, tak mati lagi lah. Tak mati ni, dia nak panjang umur. Tak buat saya tak pilih, mati. Tak buat saya, bila buat 120 sekunder, 20 sekunder, tak mati. Saya pun nampak banyak, tapi dia boleh kata oleh Allah. Arwah Tuhan saya. Sampai umur saya satu tu, mata dia terang. Budak baca Quran, umur 100 itu dia budak baca Quran tu. Umur 100, dia ngajak budak-budak baca Quran tu. Mata terang. Kita umur 40 dah buat efek mata lah. Ke buat efek ni. Cuma kita umur jenak-jenak mendung. Kecil je mata. Allah Tuhan dia. Allah pandang kau umur. Tapi dia mati dulu pada saya. Dia katalah Allah Ta'ala tentukan saya mati malam ni. Tak ada sambung main je langsung. Mati malam ni katakanlah. Dan nama tu giliran telah pun ada pada malaikat Israel alaihi salam. Kalau mati malam ni, semalam dia dah dibuat saya. Tapi saya tak tahulah dengan apa. Tapi kata Nabi 24 jam sebelum saya mati malam ni, dia dah mulai dah semalam. Dia tengok saya doa dah semalam. Bagi panjang umur. Kalau saya berdoa semalam, dia mengajak Allah Ta'ala, Allah akan makbul doa saya. Doa umur tak akan banyak. Allah akan kemudiankan. Ikutkan mana? Kalau Allah terima doa saya, maka Allah kemudiankan ajar saya daripada orang lain. Apabila Allah terima doa yang saya pohonkan kepada Allah, kemudian kalau Allah tak terima, saya mati dulu pada Tuhan. Walaupun muda ya. Tak leceh ke muda. Mentua sikit pada usaha-usaha. Kita amal lagi. Kau bulan lagi. Kau bulan. Bulan 11 pencet. Hujung bulan 11 pencet. Pencet umur tak sampai 60 lah. Macam bulan sikit. Tua sikit pada usaha rakyat. Rakyat muda. Jadi semua tu nak pun ditetapkan masa dan giliran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dekat sini manusia dilahirkan mengikut urutan yang telah sempurna, yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nak mana tu, siapa pun nak kemudian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak siap. Saya tu nombor 2. Tuan-tuan dulu ketua pada saya, ada yang muda pada saya. Kami 6 adik, saya 6 adik. Abang saya setahun dulu pada saya 61. Saya 62. Adik saya dia bulan 64. Dia kemudian. Adik lagi, Pak Perempuan 66, 68. Adik lagi. Tak ingat kata dia. Tapi bawa berani. Pemuda. Yang terakhir, adik saya nanti ada di sekedar. Kami 6 adik. Aturan ini telah pun ditetapkan oleh Allah. Siapa dia kemudian. Yang nak kenal anak ni Ramli. Yang kedua Ramli. Yang ketiga Roslan. Yang keempat Rohani. Yang kelima Sabri. Yang keenam Basri. Semua untuk Allah Ta'ala. Keurutan yang telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu kemudian. Yang pastinya dulu pada kita Pok Mak kita. Dulu pada Pok Mak kita tak wan kita.
Dan yang paling awal Nabi Adam alaihi salam. Itu paling manusia yang paling awal. Nabi Adam alaihi salam. Yang ini guna Allah taat. Jadi berapa jumlah manusia yang dilahirkan oleh manusia di muka alam yang Allah telah buat ni, kita tak tahu. Kita tak tahu. Nabi saja pun kata ulama, dia ada 124,000 Nabi dan Rasul. Itu Nabi saja 124,000 orang Nabi dan Rasul. Kalau manusia lagi banyak. Tentera Badar saja ada 1,300 orang. 300 tentera mukmin, 1,000 tentera musyrikin. Itu zaman Nabi. Kalau kita bilang dulu kita kata berapa bilion jumlah manusia yang telah pun diaturkan giliran kelahiran yang ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang satu sahaja yang berbilion-bilion yang lahir ikut giliran ini, ada dulu ada kemudian sampai hari kiamat. Tetapi bila berlaku kiamat saja, serentak Allah Taala bangunkan semua manusia. Serentak. Semua manusia ini dibangun oleh Allah Taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, serentak semua manusia ini. Bila ada semua bangun, yang akan pergi kepada masyarakat ada dulu kemudian. Hak dulu mana? Hak dulu orang baik. Hak dulu orang soleh. Hak dulu orang yang dimuliakan oleh Allah. Hak kemudian orang yang asli, orang yang neraka, orang yang kufur kepada Allah, orang yang munafik, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kemudian. Allah tentukan. Semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dahulu bangun dahulu sampai di padang mahsyar Allah Taala, kita kena ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita orang yang awal akan berada di bumi mahsyar. Tapi kalau kita orang yang hidup di muka bumi ini tak berpandukan kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah Taala, maka Allah akan tentukan kita orang yang terkemudian yang sampai di padang mahsyar. Pada kemudian, karena perjalanan kita setelah dibangunkan oleh Allah Ta'ala, kita akan menghadapi onak dan duri, siksa dan derita sepanjang perjalanan untuk sampai kepada mahsyar. Kata lagu yang Nabi sebut, ada orang akan berjalan, ada orang akan merangkak, ada orang akan menyuluh, ada orang akan berjalan dengan muka. Itu pasal apa? Itu azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang diazab oleh Allah Ta'ala ni dah yang akan sampai lambat di padang mahsyar. Yang akan ada sampai ribuan tahun baru sampai di padang mahsyar. Ribuan tahun, bukan setahun, ribuan tahun. Maknanya sebanyak ribuan tahun perjalanan itu, dia dalam keadaan tersiksa dan azab yang amat mengerikan. Kita tahu betapa azabnya orang tersebut nak menderita. Itu orang yang dikemudiankan oleh Allah Ta'ala atas kehendak Allah Ta'ala, pasal duduk kat dunia ni dia tak mau ikut Quran, duduk kat dunia ni dia tak mau ikut sunnah, duduk kat dunia ni dia tak taat kepada Allah, duduk kat dunia ni dia tak ikut ajaran Rasulullah, duduk kat dunia ni dia tidak mengaku dan memuliakan Allah dan Rasul, duduk kat dunia dia sentiasa mencari jalan memusuhi Islam. Orang-orang ni akan dikemudiankan oleh atas kehendak Allah, orang ni akan dikemudiankan untuk sampai di padang mahsyar. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita jangan ditentukan Allah jadi orang kemudian. Maka sebab itu duduk kat dunia ni kita kena jadi orang yang pertama berada di saf pertama sembahyang jemaah. Kita orang yang pertama berada ketika mana hendak melakukan kebaikan. Yang Allah sebut fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba buat kebajikan. Jadi kita kena ada orang depan. Jangan jadi orang kemudian. Kalau ada kemudian, akhirat esok kemudian. Dan kita ada orang kemudian. Kita tengok bagaimana Abdurrahman bin Auf,
Nabi SAW yang dijamin masuk syurga, yang punya kekayaan, kaya, tapi kekayaan diinfakkan pada jalan Allah. Kita tengok nak masuk syurga pun merangkak. Itu sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Kemudian sentiasa menginfakkan kekayaan dia untuk agama Allah, untuk perjuangan Islam. Itu pun merangkak. Kita alhamdulillah. Kita dengar. Biarlah kita ni Allah tentu sampai kepada masyarakat awal. Kita ni Allah tentu boleh masuk syurga awal. Kita boleh tengok wajah Allah Taala awal. Jangan jadi orang yang kemudian. Jadi kita kena, dan semua tu telah pun ditentukan gilirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian mempunyai tujuan ia diciptakan. Nur Muhammad SAW telah wujud sebelum kelahiran manusia. Disebut ni. Yang pertama dicipta oleh Allah Taala ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur dan cahaya kan. Kalau kita buka dalam kitab lama yang akan sebut, makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Taala nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah buat alam ini, bukan kata Allah buat manusia, dia mesti manusia kan. Dan kitab lama dia buat. Sebelum Allah buat alam ni. Sebelum Allah buat alam ni, Allah buat nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata hebatnya agung. Mana agung dan mulia je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau manusia ini memanglah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu baru Allah buat Nabi Adam, Allah buat manusia. Tetapi Allah jadi walaupun Nur Muhammad dijadikan sebagai makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Taala, tetapi Nabi Muhammad SAW datang sebagai Nabi dan Rasul yang terkemudian. Nabi walaupun Nur dah dijadikan yang pertama di alam ini, tapi Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang dikemudiankan oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul bagi segala manusia. Nabi Muhammad khatamun Nabi. Padahal Nabi Muhammad nurnya jadi yang pertama, tapi kelahiran Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Itu semua dapat tahu Allah Ta'ala yang setiap peristiwa berlaku mengikut masa dan ketentuan Allah. Semua berlaku dengan ketentuan Allah. Kita hanya boleh rancang. Wa makaru wallahu khairul makirin. Kita boleh rancang. Tapi perancangan Allah Ta'ala itulah yang akan berlaku ke atas segala makhluk di muka alam. Yang kita rancang lagu ni lagi. Saya rancang dah mana isu ada program ceramah Ustaz Uzam di market. Apa ni syok? Dah buat dah poster nak tembak lawas apa. Kata polis telefon diminta dibatalkan, ditunda. Kenapa? Kita tahu dengan Allah tentu yang kita nak masuk masjid, tak dapat lagi di green light daripada tempat agama untuk masuk ke masjid. Boleh kata kalau masuk masjid tu masjid tak ada masuk air. Tak dapat green light daripada pejabat agama. Jadi tak ada masuk besar-besar. Jadi tangguh kemudian berapa bulan. Dalam itu 4 bulan 5 bulan tambah lagi. Boleh kita pasal masalah COVID-19 yang sedang berlaku. Dia ada gurun buang ian. Kalau muda kita ni gurun ni duduk zon kuning. Gurun ian benda ni apa zon kuning. Kulit tahu. Kita main ni dia jangan ikut SOP lah. Untuk kita putus rantaian COVID-19. Kita kedai pun ikut SOP. Pasal apa? Sebab seorang dia berlaku. Dia punca dah mula. Sebab dia tu
Dinampur. Nampur tu. Siwa. Plaster siwa gagak. Atau hak kuat ni plaster satu memang mana tak tahu. Dan nanti dia guna. Ada riwayat. Sunnah banyak. Ya, tak. Saya tahu. Saya pun mengajar dia sendur. Dua ya, saya dia. Cikgu hak duk zaman dia zaman dekat rumah dan tu Nawang 7 orang dengan Haji duk zaman saya ya kita minta lah doa Isra'an al-bala awal wabah inna ta'ala kullu syai'in minta Allah jauhkan bala dan wabah yang sedang melanda. Jadi semua tu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Bayangkan anda dilahirkan ketika ada Rasul. Kalaulah kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ni ketika mana ada Rasul, Masya Allah. Dia tanya ni, adakah anda tahu siapa diri anda? Agak-agak waktu kalau kita panak main di bumi tu, waktu tu ada Rasul depan kita, agak-agak kita jadi guna. Ikut Rasul kan tak ikut? Tak tahu lagi. Boleh tunggu. Pasal Abu Lahab, dia Nabi beranak, dia sama dengan lahiran Nabi SAW, buat bumi. Tapi dia lawan Nabi, dia kufur kepada Allah. Agak kita tak tahu. Boleh tunggu. Ya, aku kena waktu tu ada apa? Mestilah aku beriman. Duduk dia kata. Nak di mana tak tahu ini. Abu Sufyan lawan Nabi waktu Nabi lawan Nabi. Padahal dia ada tu Nabi lahir. Tu ada dah. Cuma dia masuk Islam setelah Fatul Mekah, pembukaan Mekah. Abu Sufyan dia masuk kemudian. Ada apa psikologi yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menarik orang untuk beriman kepada Allah Taala. Allah bagikan penghormatan, Nabi bagi penghormatan kepada Abu Sufyan. Kamu bawa Abu Sufyan akan selamat. Sebab itu maka dia dapat hidayah daripada Allah, dia beriman. Dia beriman tu. Tapi Abu Lahab jadi pop datang Nabi tak beriman. Jadi siapa diri kita kalaulah kita ni ada waktu Nabi lahir. Kita tahu. Kita pengikut Islam atau musuh Islam? Tentu kita kata apa lah pengikut Islam. Sebab suasana itu kadang-kadang mempengaruhi diri kita. Macam kita hari ini kita tengok berapa ramai manusia yang menentang Islam walaupun dia mengaku Islam. Jadi kita tak tahu. Yang tahu apa? Dia kata ni, yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Jadi siapa yang beriman dulu, siapa beriman kemudian, siapa Islam dulu, siapa Islam kemudian, dia bawa kata Allah dan dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam pengetahuan Allah. Semua tu dalam pengetahuan. Sebab tu kita dah selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita ni jadi orang yang dahulu dalam melakukan kebaikan. Orang yang dahulu dalam melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita orang yang kemudian kita minta Allah tutup kita orang dahulu supaya mana bila sampai di akhirat esok dibangunkan kita oleh Allah Ta'ala ketika yang berbahasa hari kebangkitan, kita adalah orang yang dahulu juga sampai di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mahu kita orang kemudian duduk kat dunia pun kemudian akhirnya kemudian na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi muslimat rahimahullah, jadi kita kena cari jalan bagaimana kita nak buat kehidupan kita menjadi orang yang dengan orang yang kemudian. Tapi apapun segala-galanya ditentukan oleh Allah, siapa dulu siapa kemudian. Cuma doa kita minta kita orang yang dahulu. Mana tu empat dah. Kita ni barisan hadapan. Tu empat sah dah depan. Ayah main doa awal depan. Ada mak ayah tu belakang. Mana awal di belakang. Ni mana kita tengok dia orang kemudian. Bayar sah di belakang tu sah paling pahala yang pahala sikit. Kalau
Orang muslimat sah yang paling hadapan tu, yang ada tirai itu adalah paling sedikit, hak di belakang paling banyak. Kalau hak mungkin ni orang lelaki, hak depan dia paling banyak, hak belakang paling sedikit. Jangan duk buruk duk belakang, imam lima Allah duk belakang. Ni dah kata memang dia letakkan tempat ni rezeki apa daripada tugahan. Rezeki dia tugas dia ni tugas sebagai bilat dan tempat dah. Kalau belakang dia tak boleh tempat 3 orang main ambil, lepas tu dia tak tempat kan. Tak apa dah tak. Nanti imam dia kena ada tempat jalan. Standby. Kenapa tak lagi? Kau dia main ada tempat depan dan belakang. Dulu tak apa dah untuk alam tak apa. Asal ada orang apa? Belum. Ini dia buat dulu. Ada orang buat. Orang juga tak main ambil. Kita kena tak datang sampai di bilai paman tu pula kan. Imam tempat fungsi apa tu tetap dia sejarah apa. Hak juga tu ambil suhu pun tak sejarah untuk dia kan. Hamba Allah tu dia main dia ubah. Dia bilu ni orang yang tugas ada orang di belakang dia tugas. Kita tegur ada masalah. Maka juga tak kita buat dulu untuk kebaikan. Kita buat yang wajib. Kita izin pun tu. Kena buat tak apa. Suasana lah hari. Bila kita nak jalan, duduk belakang, tak ada. Jadi tuan-tuan, jadi apa pun kita mengharapkan kepada Allah, kita semua yang dapat bulan segala-gala yang berbentuk kebaikan. Jangan kita jadi korban. Kita tak mahu Allah tentu kita orang tunggu dia dalam buat apa je. Biar kita orang depan. Orang pertama. Supaya dengan kita dia orang yang awal di dunia, dia akan kita buat awal sampai pada masyarakat Allah Subhanahu. InsyaAllah kita tengok sedikit bagaimana nak beramal dengan nama Ya Al-Mu'akhir ini. Yang pertama, supaya Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan. Minta Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan. Baca dulu. Paling kurang 11 kali sehari. Ya Mu'akhir, Ya Mu'akhir, Ya Mu'akhir. Paling kurang 11 kali. Dibaca 15, 17. Bagi ganji lah. Jadi paling kurang 11 kali sehari. Baca Ya Mu'akhir. Supaya Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan. Kalau umur banyak tak berkat, rugi. Yang kedua, untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita telah melakukan kesalahan dan kita ada yang pertama kita tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita baca Ya Mu'akhir. Ini 3 ratih kan. InsyaAllah sebab kita baca yang kali ini Allah akan buka pintu taubat dan pintu rahmat yang begitu. Allah akan buka pintu taubat dan pintu rahmat yang begitu. Baca. Lepas kita istighfar, lepas kita bertaubat kepada Allah tu, kita baca Ya Mu'akhir 3 ratih kan. Cukup mana waktu mana waktu. InsyaAllah Allah akan buka pintu taubat kepada kita sedua-dua. Kemudian Allah akan buka pintu rahmat dia untuk kita. Dengan rahmat inilah kita dapat kasih daripada Allah. Kemudian kita akan sentiasa dirahmati oleh Allah. Bila Allah rahmati kita, insya-Allah kita akan jadi orang baik. Kemudian yang ketiga, nak bagi Allah Taala kasih kepada kita, nak bagi Allah cinta kepada kita selalu, maka bacalah Ya Mu'akhir 100 kali. Baca Ya Mu'akhir 100 kali setiap hari. Mudah-mudahan sebab kita baca nama Allah Ya Mu'akhir, Ya Mu'akhir, Ya Mu'akhir. Dan memang Allah Taala adalah Tuhan yang paling akhir. Allah yang paling akhir, kita binasa tidak, Allah ada lagi. Akhir Allah Taala ni akhir yang tidak ada kesudahan. Allah ni huwa awwalu wal akhiru. Awal dan yang akhir. Akhir yang tiada kesudahan. Jadi kita baca Ya Mu'akhir 100 kali sehari, mudah-mudahan Allah Taala akan mengasihi dan mencintai kita.
sebut nama dia nanti insya-Allah kata dulu untuk malam ni kita akan sambung nama yang seterusnya yang ke-72. Namanya yang ke-72. Al-awwal insya-Allah yang baik daripada Allah, yang kurang kita minta ampun kepada Allah Taala. Cuma kita banyak tuan isu awal Muharram adalah hari tahun baru. Jadi kalau hari tahun baru masih itu kita sambut, akan tahun hijrah kita tersebut. Jadi kita sambut tahun hijrah dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Walaupun ada orang kata doa berpilah, tapi Nabi suruh kita awalkan, akhirkan sesuatu dengan kebaikan dan akhirkan mulakan sesuatu dengan kebaikan. Maknanya yang kita baca Allah makhtim lana bi husnil khatimah, minta Allah akhirkan kita dengan kebaikan. Jadi ini akhir tahun kita habiskan dengan kebaikan. Dan kita mulakan kebaikan, doa tu mana baik. Walaupun sana ada doa khusus yang ulama atok banyak. Kita baca doa apa pun tak. Doa apa pun tak. Cuma kita buat di masjid ni amalkan kita ikut imam. Dia ada doa dah bila kan. Kalau kita tak tahu kita buat rumah. Jadi kita buat. Wajib ke bukan wajib, tapi Nabi suruh kita awal akhirkan kebaikan dan mula kebaikan. Kalau Nabi ajak kita antaranya berpuasa. Puasa esok dan lusa. Esok akhir tahun, lusa awal tahun. Kalau kita ada puasa kata-kata nak rapat. Doa jadi doa kepada Allah Subhanahu. Jadi ambillah masa itu kita dalam maghrib kan, belum maghrib sampai maghrib itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi berkati tahunan selama tahun yang berlalu diberkati oleh Allah, diterima segala amalan kita, dan bila kita buka lembaran baru untuk 14 Hijrah, Allah Taala akan pimpin kita dengan kebaikan dan kita sentiasa rahmat dan rahmat Allah Subhanahu insyaallah. Wallahu a'lam wa ilaihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahu ta'ala al-khair wa ar-rahman ar-rahim wa ar-ni'am wa ar-salam wa ar-rahman. Allah ta'ala واشرع علينا رحمة فذكرنا ما نسينا وعلمنا ما ذكرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا